Didik TV KPM. Belanja secara berhemah. Kena ingat tahu tu bagaimana kita nak belanja, bagaimana kita nak menggunakan duit. Kembali bersama kami di Didik TV KPM dalam slot sukses SPM 2022. Dan hari ini dalam mata pelajaran pendidikan moral adalah topik yang saya sudah sebut tadi. Sangat penting dan bersama saya ialah Cikgu Magis. Cikgu, sekarang cikgu akan berkongsi pula kepada kita cara dan teknik menjawab bahagian C betul, untuk kertas pendidikan moral. Ya? Baik, silakan cikgu. Okey, ini adalah contoh soalan bahagian C. Okey, seperti yang saya sebut tadi. Okey, kita ada bahagian C juga merupakan bahagian soalan esei yang mana murid akan diberi dua set soalan, ya, dua set soalan yang mana ada A and B. Okey, A dan juga B di mana merangkumi 10 markah untuk setiap satu soalan. Jadi bahagian C ini dia merangkumi ada 40 markah sebenarnya, ya. Okey, jadi untuk soalan ini saya berikan contoh untuk satu bahagian saja, iaitu Sheila suka menonjolkan dirinya sebagai seorang yang mewah dan menunjuk-nunjuk kepada rakannya walaupun dia berpendapatan kecil. Dia sanggup membuat pinjaman peribadi semata-mata untuk membeli barangan berjenama dan memenuhi hasratnya. Okey. Jadi berdasarkan pada isu ini, situasi ini, okey, saya kemukakan, saya sediakan dua soalan, iaitu pertama adalah berdasarkan situasi di atas, wajarkah Sheila berbuat demikian berdasarkan nilai universal yang telah dipelajari. Okey, itu merangkumi 10 markah. Yang kedua adalah bincangkan kesan pengurusan perbelanjaan secara tidak beretika yang diamalkan oleh Sheila. Jadi dekat sini untuk soalan pertama A ni, bahagian pertama adalah wajarkah. Okey, wajarkah Sheila berbuat demikian berdasarkan nilai-nilai universal. Jadi dekat sini murid perlu menyatakan sama ada wajar ataupun tidak. Okey, Kirti, wajarkah atau tidak perbuatan Sheila ini? Tidak wajar. Okey, bagus, tidak wajar. Bila murid mengatakan tidak wajar dan murid akan diberikan satu markah. Sebab ini dah merupakan satu bahagian daripada soalan. Dan diikuti dengan apakah nilai-nilai universal, ya? Apakah nilai-nilai universal yang kita boleh dapat, ya? Okey. Saya tunjukkan dulu. Okey, ini adalah jawapan untuk yang pertama, tidak wajar. Okey, jawapan yang kedua, ini adalah nilai. Okey, nilai yang mana? Nilai kesedaran, nilai kesedaraan dan juga nilai bertanggungjawab yang boleh kita gunakan untuk menjawab soalan ini. Sebab dalam soalan saya sudah kemukakan berdasarkan nilai-nilai universal. Okey, sekarang mengapa? Okey, mengapa kita kata tindakan Sheila ini tidak wajar? Okey, dan pertama sekali saya nak bagi tahu, ya, murid bila menjawab soalan ini mereka mesti pastikan siapakah watak dalam soalan ini. Okey, contohnya dekat sini adalah wajarkah Sheila. Jadi murid perlu menyatakan watak Sheila. Okey, jangan menyatakan watak yang lain, ya. Okey, siapa nak jawab pertama sekali mengapa? Okey, Kirti. Merancang perbelanjaan berdasarkan wang yang dia ada. Okey, merancang perbelanjaan berdasarkan pada wang yang dia ada. Okey, Ganesh, saya nampak Ganesh angkat tangan tadi. Cuba jawab, Ganesh. Dah jawab, cikgu. Jawapan yang sama. Jawapan sama juga. Okey. Bagaimana dengan Sabita? Sama je, cikgu. Sama je, jawapan sama. Sama-sama juga. Okey. Kita telah berbincang juga. Dah bincang tu. Okey. Jadi dekat sini adalah beberapa alasan bagaimana kita boleh kenapa kita kata Sheila ni tidak boleh bertindak seperti membeli barangan berjenama dan kita nampak dekat situ Sheila dia membuat pinjaman peribadi semata-mata untuk membeli barangan berjenama, ya. Okey, jadi kat sini ada contoh-contoh cadangan jawapan yang boleh murid tulis, iaitu Sheila perlu menentukan kedudukan kewangannya. Berapa duit yang dia ada? Adakah dia perlu membeli barangan yang berjenama? Okey, hanya semata-mata untuk menunjukkan kemewahan dia. Okey, yang kedua perlu merancang perbelanjaannya berdasarkan wang yang dia ada. Okey, jadi kat sini dia perlu mengambil kira. Jadi dekat sini kita tidak perlu menunjuk-nunjuk. Sekiranya kita tidak ada cukup duit, kita tidak perlu menunjuk-nunjuk kerana pada akhirnya kita yang akan mengalami akibatnya kerana berhutang, ya. Sheila perlu mendisiplinkan diri semasa berbelanja. Okey, Sheila perlu berbelanja mengikut keperluan dan juga bukan kehendak dan juga tidak membeli barangan berjenama sekiranya tidak mampu
Okay, Sheila juga perlu menabung untuk digunakan pada masa kecemasan atau masa tua. Jadi ini merupakan beberapa cadangan jawapan yang mana murid boleh tulis untuk soalan ini. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan B. Bincangkan kesan pengurusan perbelanjaan secara tidak beretika yang diamalkan oleh Sheila. Okey, dalam soalan ini saya tidak nyatakan berdasarkan nilai-nilai universal. Okey, sekiranya tidak dinyatakan nilai-nilai universal, murid tidak perlu menulis. Okey, murid terus boleh menjawab kepada kesan pengurusan perbelanjaan secara tidak beretika. Okey, siapa nak jawab dekat sini satu kesan? Okey, Ganesh, apa kesan Ganesh? Silakan Ganesh. Melahirkan tabiat berbazir. Melahirkan tabiat, membazir ya. Okey, ada siapa lagi nak cuba? Sabita pun tadi ada mengangkat tangan. Okey, Sabita. Bagus, Sabita. Tangan akan meningkat. Hutang akan meningkat. Betul. Itu jawapan yang bagus ya. Hutang akan meningkat. Okey, siapa lagi nak jawab? Okey, Kirti dah angkat tangan. Okey, Kirti. Semua angkat tangan cikgu, semua bersemangat. Semua boleh disenaraikan hitam oleh bank. Disenarai hitamkan ya. Betul Kirti? Disenarai hitamkan. Okey. Surya pun angkat tangan tadi saya nampak. Gagal melangsaikan hutang. Gagal melangsaikan hutang. Okey, ini adalah kesan pengurusan perbelanjaan secara tidak beretika yang diamalkan oleh Sheila. Jadi dekat sini adalah contoh, saya tunjukkan contoh yang di mana murid boleh menulis jawapan mereka. Dan penting sekali jangan lupa watak adalah Sheila. Ya, watak adalah Sheila. Jadi bila murid menulis jawapan mereka, mereka perlu menulis dalam satu ayat yang lengkap ya. Okey, contohnya Sheila akan menghadapi masalah kewangan. Ini sebagai contoh untuk murid mengenal pasti jawapan. Okey, yang kedua adalah Sheila akan melahirkan tabiat membazir. Okey, keberhutangan akan meningkat, gagal melangsaikan hutang. Okey, nama boleh disenarai hitamkan oleh bank. Jadi dekat sini ini merupakan fakta-fakta yang mana hasil daripada kesan pengurusan perbelanjaan secara tidak beretika. Sekiranya murid nak berikan jawapan tambahan, dipersilakan. Contohnya memberikan contoh, okey, ataupun memberikan contoh-contoh yang sesuai, memang digalakkan sebenarnya untuk bahagian menjawab soalan cara esei sebenarnya ya. Okey. Jadi ini adalah sekadar untuk pengetahuan murid ya, contoh-contoh atau teknik untuk menjawab soalan sebenarnya. Okey, selain daripada soalan yang saya beri tadi, ini merupakan beberapa isu yang boleh kita kaitkan juga dengan tajuk pengurusan perbelanjaan. Contohnya isu muflis ada dalam buku teks ya, isu muflis dalam kalangan masyarakat, ketagih belanja secara dalam talian, ini yang berlaku pada masa kini, okay, konsep menabung dan juga jualan, isu berkaitan dengan jualan murah. Ini merupakan beberapa isu yang saya rasa di mana murid boleh membuat latihan lanjutan ya, membuat latihan tambahan untuk mencari isu jawapan berkaitan dengan tajuk-tajuk ini. Ya, sebenarnya dia merupakan memang berkait rapat dengan tajuk pada hari ini sebenarnya. Betul cikgu. Setiap tajuk ini ada kesinambungan ya. Dan Betul. saya rasa ini juga kena mengena dengan isu-isu semasa yang kita ada sekarang, contohnya mengenai jualan murah, konsep menabung. Betul. Yang mungkin mereka kurang arif dengan perbelanjaan ya. Ya, sebenarnya yang kedua inilah ketagih belanja secara dalam talian yang berlaku pada masa kini sebenarnya. Betul, Memang cikgu. berkait rapat ya. Saya setuju cikgu. Dan cikgu, bolehkah kita dapatkan sedikit rumusan dengan topik yang kita telah belajar hari ini? Okey, boleh Hanif. Okey, sebenarnya tajuk hari ini tentang pengurusan perbelanjaan ini adalah berkaitan bagaimana kita boleh menguruskan perbelanjaan kita supaya kita tidak akan mengalami masalah kesusahan kewangan ataupun kekurangan kewangan pada masa akan datang. Okey, dan dalam tajuk ini juga kita telah membincangkan tentang apakah cara-cara kita boleh menguruskan perbelanjaan kita secara beretika, dan pada akhirnya apa yang kita akan dapat adalah apakah perasaan yang kita akan dapat sekiranya kita dapat menguruskan perbelanjaan kita secara beretika. Sudah semestinya kita akan merasa gembira dan juga bangga kerana kita mampu untuk membuat simpanan yang mana pada masa sekarang ni dengan adanya isu tentang ketagih belanja dalam talian ni, ramai yang suka berbelanja dalam talian ya. Jadi pada saya isu menguruskan perbelanjaan ini sangat-sangat
penting dalam kehidupan setiap individu sebenarnya. Saya pasti itu, saya setuju juga dengan itu, Cikgu. Dan dengan itu kita ingin mengucapkan ribuan terima kasih pada guru kita hari ini, iaitu Cikgu Mageshwari Perumal Mudali, Ketua Panitia Pendidikan Moral dari SMK Jalan Riko, Kajang, Selangor. Terima kasih banyak-banyak, Cikgu. Dan juga kepada keempat-empat murid kita dalam talian yang terima kasih banyak-banyak kerana bersama kami hari ini. Dan cuba lambai sikit. Kita dah habis dah hari ini. Saya rasa mereka masih belajar tu, Cikgu. Tak apa. Dan kepada murid-murid di rumah, terima kasih kerana bersama kami hari ini. Saya pasti banyak ilmu yang telah anda mendapat hari ini. Dan teruskan bersama kami di Didik TV KPM di Sukses SPM 2022. Nama saya Hanif Sean. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Terima kasih semua.